Alhamdulillah, penghargaan yang diberikan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Sheikh Haji Ismail bin Muhammad Tokoh Kebangsaan Mal Hijrah 1443 Hijri itu merupakan satu penghargaan yang diberikan sebagai tanda untuk kita menerjemahkan bagaimana manhaj Rabbani Ummah berkualiti dipilih sebagai tema bagi Mal Hijrah 1443 Hijri. Untuk kita terus saja bersama dengan Tan Sri Datuk Seri Dr. Sheikh Haji Ismail bin Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Tan Sri atas kesediaan bersama dengan kami pada pagi ini dan juga tahniah juga diucapkan. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana dengan penghargaan yang telah pun diberikan kepada Tan Sri semalam. Apa yang penting untuk kita melihat dengan lebih lanjut, sebenarnya pemilihan Yang Berbahagia Tan Sri juga merupakan salah satu daripada pemilihan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah bagi 1443 Hijri. Seketika Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh kongsikan setelah dihubungi oleh pihak berkenaan bagi pemilihan Tan Sri sebagai tokoh kebangsaan Mal Hijrah, apa yang terdetik di fikiran Yang Berbahagia Tan Sri berkenaan pemilihan bagi kali ini untuk diberikan penghargaan kepada Yang Berbahagia Tan Sri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sebagaimana yang disoalkan tadi, masalah macam mana perasaan saya apabila mendapat surat ataupun pemberitahu tentang kurniaan tokoh Mal Hijrah ini. Sebagaimana manusia biasalah, perasaan tu memang gembira kerana kita ingat di sana ada lagi mereka yang berhak ataupun yang lebih layak daripada saya. Jadi walau macam mana pun ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terpaksa ataupun kena redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepada Allah. Jadi sebab itu pada saya tidaklah macam setengah-setengah orang apa pun kadang-kadang orang-orang budak-budak dan sebagainya melompat-lompat dan sebagainya, tidaklah. Hanya kita kata alhamdulillah. Tapi kurniaan ini menggembirakan saya dan keluarga saya, terutama sekali kalau saya lihat latar belakang hidup saya pun asal dulu orang kampung, orang hulu di Dungun itu. Jadi daripada situ apabila kurniaan ini pemberian ini diberi kepada saya, sudah tentulah saya merasa amat gembira. Apatah lagi ayah saya, keluarga saya, orang kampung buta huruf, tak tahu apa-apa, kita turun di bandar Dungun, ayah saya nak hantar saya sekolah. Yeah. Itu saja, tak ada sekolah di kampung Padang Pulut ketika itu. Jadi itulah kita hijrah daripada hidup secara kampung dengan tak ada pelajaran dan sebagainya, kita turun di bandar dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada anak. Itulah yang saya lihat ayah saya sudah mula berhijrah daripada cara hidup kampung yang tak ada sekolah ketika itu, tak berpelajaran dan dia buta huruf. Diturun di bandar untuk menghantar anaknya ke sekolah. Itulah saya nampak yang ada pada diri saya. Saya lihat masih saya suka pada sejarah hidup keluarga saya, ayah saya sekalipun mereka buta huruf dan tak ada apa-apa pelajaran ketika itu. Ya. Yeah. Bercakap tentang penghijrahan juga Yang Berbahagia Tan Sri, Tan Sri juga pernah berkhidmat di Masjid Negara dan juga Masjid Putra Putrajaya. Satu perjalanan yang panjang untuk kita mengimbau kembali bagaimana perjalanan khidmat Yang Berbahagia Tan Sri, khususnya kepada mengimarahkan masjid dan juga menjaga kesucian masjid itu sendiri. Dalam perihal ini, bagaimana Yang Berbahagia Tan Sri melihat tentang tugas umat Islam dalam perihal mengimarahkan masjid dan juga sama-sama untuk kita menjaga kesucian masjid itu supaya terus
terus terpelihara dan juga supaya terus menjadi satu sumber dan juga pusat rujukan bagi umat Islam sendiri dan juga bukan saja sebagai pusat ibadat yang berbagi Tan Sri. Ya, syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu saya dah lewat masuk bekerja di Masjid Negara ini. Sebelum ini saya banyak kerja di luar negara seperti di Brunei, di Singapura, kemudian di Terengganu, sekejap berpindah-pindah ketika itu. Jadi setelah saya balik daripada Brunei, ditawarkan saya oleh JAKIM untuk saya menjadi imam besar di Masjid Putrajaya. Ketika itu baru lagi Putrajaya dibuka. Yeah. Jadi alhamdulillah Masjid Putrajaya ketika itu orang pun tak ramai lagi. Jadi nak tarik orang pada masjid tentulah orang tak ramai. Jadi makan masa lah. Lepas 4 tahun ataupun 5 tahun saya di Masjid Putrajaya, pindah pula ke Masjid Negara. Di Masjid Negara itu tempat bandar luas sikit. Jadi saya lihat banyak kena berusaha ke arah mendekatkan masyarakat Islam ke masjid, dan juga kita aturkan bermacam-macam program, kelas pengajiannya dan juga kelas-kelas dewasa dan sebagainya, kelas Al-Quran. Jadi dengan adanya program-program itu, maka sudah banyaklah masyarakat kita demi sedikit datang ke masjid. Yeah. Kadang-kadang kalau kita lihat apa kita kata, ada mereka yang duduk berjauhan dengan masjid, misalnya ada di Kelang, ada di lain-lain tempat lah. Kalau dia balik kerja oleh kerana nak lari daripada jam, dia datang belajar dulu sebelah petang di Masjid Negara. Lainlah pada hari Minggu dan sebagainya, itu memang ramailah. Jadi di situ hiduplah Masjid Negara sebagai pusat pengajaran dan juga dakwah kepada masyarakat Islam sekitar Kuala Lumpur ini. Jadi itulah usaha-usaha kita. Jadi terpaksalah kita berkorban sikit, pegawai-pegawai kita berusaha sedaya upaya untuk meramaikan lagi masyarakat Islam di masjid. Kita tahu daripada dulu pun, oleh kerana masjid itu bukan qaryah yang ada penduduknya. Ketika dulu saya ingat saya belajar di Masjid Negara, masa itu ada kelas hafal Quran di Masjid Negara tahun 66. Yeah. Ada 5-6 orang saja yang datang berjemaah di situ. Jadi alhamdulillah kita lihat sekarang ada masyarakat yang suka berjemaah di masjid daripada Kelang. Kadang-kadang dalam bulan Ramadan dia orang duduk di masjid, iktikaf, berbuka puasa di masjid, sembahyang tarawih di masjid. Jadi itu yang menggembirakan saya sebagai imam besar ketika itu. Ya. Yang berbagi Tan Sri juga turut terdidik secara formal dalam pendidikan Al-Quran dan juga ilmu qiraat. Dalam perihal ini, bagaimana yang berbagi Tan Sri melihat perihal tentang kita mengenali Al-Quran sebagai kitab panduan bagi umat Islam, kerana pernah dipesan oleh baginda Rasulullah SAW tidak akan tersesat umatnya sekiranya berpegang kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Dalam perihal situasi kita ketika ini, apa yang boleh yang berbagi Tan Sri menasihatkan untuk kita kembali berpegang kepada Al-Quran dan juga memahami isi kandungan di sebalik Al-Quran itu, Tan Sri? Ya, kalau saya mengimbau kembali saya ketika kecil dulu, oleh kerana kita ini ojuk cara kampung, orang dulu tak hantar anak ke sekolah melainkan khatam Al-Quran dulu. Yeah. Boleh baca dengan itu dan sebagainya. Jadi kita belum 6 tahun lagi dah dapat baca Al-Quran dan khatam. Bukan khatam hafaz ni, mana khatam boleh membaca Al-Quran. Jadi itulah masa dulu. Jadi kita berusaha sedaya upaya nak membetulkan Al-Quran. Dan ketika itu pula, kalau kita tahu Al-Quran,
kata orang kampung, bagus. Nanti besar lagi, nanti kalau nak cari isteri, ramai orang nak kalau tahu Quran. Jadi begitulah. Kemudian kepercayaan orang kita pula ketika itu, sebelum kita berkhotan, kita khatam Al-Quran dulu. Kalau anak-anak gadis pula, belum kahwin, mesti khatam Al-Quran dulu. Kerana dalam majlis itu ada khatam Al-Quran, makna boleh baca Al-Quran. Jadi amalan itu dekat kita dengan Al-Quran. Setelah itu pula, pengalaman saya dengan Al-Quran ini, ketika saya sekolah menengah lagi, saya belajar Al-Quran, kemudian belajar lagu-lagu Al-Quran. Kerana mahu ketika itu ada musabaqah peringkat daerah, peringkat negeri dan sebagainya. Kalau siapa dapat johan daerah, dapat RM20. Masa ketika itu. Jadi belajarlah kita siang malam lah belajar Al-Quran ini dengan lagu sebagaimana yang diadakan sekarang lah. Seperti dalam musabaqah sekarang. Jadi kebetulan saya dapat johan. Masa itu umur baru 16 tak silap saya. Jadi dapat johan di daerah Dungun. Dapat RM20. Jadi sukalah kita ketika itu. Jadi itu minat saya kepada Al-Quran. Selepas pada itu masuk di bahagian tahfiz ini. Juga kerana saya hidup keluarga susah. Ayah menoreh getah. Dia kata kalau kau tu berhenti sajalah sekolah. Macam kita sekolah Arab. Berhenti sajalah. Tolong saya jaga kerbau dan menoreh getah dan sebagainya. Jadi saya tak mau. Saya kata, ayah, saya nak belajar. Belajar ni nanti nak duit dapat banyak ni kalau belajar. Kalau kerja kebun tu berapa banyak saja. Getah RM20 saja sepikul. Jadi itulah yang mendorongkan saya belajar tahfiz Al-Quran ni pula. Kemudian alhamdulillah dalam masa 2 tahun setengah di Masjid Negara juga belajar tahun 66. Saya dapat habiskan situ dan diajar juga tafsir Al-Quran dan didikan yang saya tak boleh lupa guru saya Datuk Haji Muhammad Nur Ibrahim, iaitu Mufti Kelantan. Dia adalah guru saya yang sangat istiqamah dan bagus. Sampailah kita belajar, sambung pelajaran pula lepas pada itu ke Azhar dan balik sini pula bekerja. Dan ialah dengan pemberian nikmat yang tak terhingga banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingat lagi pesanan guru saya ketika itu kita dalam rakan-rakan kita ni, ustaz dia kata saya nak makan apa? Apabila saya belajar tahfiz ni makan apa? Dan saya ingat lagi guru saya pesan bahawa ada hadis Nabi SAW disebut dalam kitab Nihayah Qaulil Mufid. Dia kata Al-Quranu ghinan la faqra ma'ah. Quran ini kaya. Orang di Quran tak miskin dia kata. Jadi kau belajarlah insya-Allah, nanti kerja cari anda, bukan anda cari kerja. Jadi itu saya ingat lagi pesan guru saya dan dari situlah saya bersempena Ma'al Hijrah ini. Saya bergembira dan saya terima kasih kepada Cik Ismail yang nama sama dengan saya pula tu. Jadi alhamdulillah sama saya ucapkan selamat Ma'al Hijrah dan kita doakan supaya masalah kita dengan COVID-19 dan juga masalah politik yang tak habis-habis ini dapat selesaikan. Kita ni orang Islam ni habis masanya. Jangan kita sambung dah habis sambung lagi, kita sambung lagi. Ini cakap boleh sambung-sambung. Ini cakap yang tak ada. Kalau nas Al-Quran Tuhan cakap habis-habis sudah. Jangan kita sambung lain pula. Ini betul sambung lain pula. Lepas tu nak bergaduh. Bergaduh ni kita 3 hari aja. Lepas pada 3 hari tu kita tak boleh dah nak bergaduh lagi. Itu dah jadi syaitan dah tu. Kita kena berbaik. Sabar. Itulah kita harap daripada masyarakat kita. Kita malu kepada orang yang bukan Islam. Kita malu kepada orang yang
orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saja pesanan saya. Encik Ismail, terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Sheikh Haji Ismail bin Muhammad, tokoh kebangsaan Mal Hijrah 1443 Hijri. Terima kasih sekali lagi Yang Berbahagia Tan Sri. Semoga Yang Berbahagia Tan Sri sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semoga sentiasa dipanjangkan usia untuk Yang Berbahagia Tan Sri dan juga keluarga, dan dalam perihal ini juga semoga terus dapat berbakti kepada ummah dan juga kepada masyarakat. Terima kasih Tan Sri kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Sama-sama. Alhamdulillah.